آله This call is now being سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب وهداية النسوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا لمن نعرف في أوان والأمل من الكتب وافتح علينا رحمتك وعلمنا رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدعوة sekarang maka saigionya dicerdikan orang yang hendak membasuh kain yang ada padanya darah dan umpamu dan umpamunya nak adanya satu lagi ya. Dan umpamunya seperti tahi lalat yang dimaafkan jika ada air sedikit bahawa dihilangkan ain najisnya itu dahulu hingga tinggal najis hukmi kemudian dicucur air ke dalam tempat pembasuhan maka jadilah suci kainnya dan air pun suci tiada menajiskan yang menyentuh dengan dia akan tangan dan yang disentuh oleh tangan dan yang disentuh oleh tangannya adalah lalai kebanyakan manusia daripadanya. Maka jikalau tiada dikerjakan yang demikian itu, jadi bertaburan kena najis. Padahal ia tiada sedap. Katanya dulu belum pada ni sikit, dia katanya masalah apabila berkehendak membasuh umpamu tepayan dan kenci yang kena najis yang basah, maka hendaklah dihilangkan ain najis dahulu. Maka apabila sudah hilang ia ain najis itu, maka dicucur air ke dalamnya. Kemudian diedarkan air itu supaya rata. Begitulah. Maka di sini tu dia katanya maka saya diceridikkan orang yang hendak membasuh kain yang ada padanya darah dan umpama darah seperti tai lalat. Darah tu yang darah dan umpama tu yang dimaafkan. Jadi caranya dia katanya maka saya diceridikkan. Maknanya itu diceridik tu maknanya
kita buat dengan cara yang elok, yang lebih comel. Jadi buat gini tu tak jadi senang buat. Macam mana tengok, dia katanya hendak maka sagia diceridikkan orang yang hendak membasuh kain. Kain tu yang ada padanya pada kain darah. Ada di dekat kain tu, bukan sehelai kain lah, adalah satu tempat di kain tu ada darah. Dan umpamanya, dan benda-benda lain lagi yang seumpama dia. Seumpama darah. Seperti tahi lalat. Dia tahi lalat tu musim kalau tempat tanah Arab tu musim kemarau. Musim panas. Musim panas tu lalat banyak. Kalau kita jemur kain kat tali tu, ingat dia lalat, dia ada tahi lalat di situ. Tapi darah ni dan tahi lalat ni kalau sedikit pada uruf, dia dimaaf. Dia kalau sedikit pada uruf, maka dimaaf. Kalau tak basuh pun tak mengapa. Maka kalau kita nak basuh, cara dianya begini. Jika ada air sedikit, kalau air tu ada tak banyak. Kalau air banyak tu tak bosan lah. Air yang kita nak basuh tu sedikit saja. Jika ada air sedikit, air yang kita nak guna buat basuh tu ada tak banyak. Lagi pulaknya kita buat begini tu, jimatkan air. Cara dianya bahawa dihilangkan ain najis dahulu. Kita hilangkan ain najis dahulu. Hingga tinggal najis hukmi. Ain najis tu kita buang dulu. Sehingga tinggal najis hukmi. Tinggal katanya najis yang ada kat kain tu, jadi ain najis tu habis. Lepas tu tinggal ada ain najis hukmi saja. Maknanya ain najis tu tidak ada. Ain najis tu tidak ada. Cumanya apa dia? Sebab kita tak basuh dengan air yang suci, maka tak jadi suci lah. Contohnya kita gini. Misalan kita qada hajat. Kita qada hajat. Kemudian lepas pada qada hajat kita nak ambil wuduk. Lepas tu kita ada air tak banyak sangat. Jadi kalau kita basuhkan qada hajat tu dengan air terus, maka air tu rasanya tak nak cukup untuk ambil wuduk. Tapi kita katanya ada air juz masalan, air tebu ke masalan, atau air kelapa ke masalan. Tapi air kelapa ni, air juz, air tebu masalan, dia tak boleh nak buat menyucikan najis. Maka contohnya kalau kita katanya kita ni ada 2 botol. 1 botol air tebu masalan. 1 botol lagi tu air suci ni lah. Air mutlak ni lah. Maka kita qada hajat. Qada hajat besar. Lepas tu kalau kita basuh dengan air, basuhkan qada hajat besar tu dengan air terus, rasanya tinggal tak banyaklah air tu, tak nak cukup lah kita nak ambil wuduk. Maka apabila sudah qada hajat tu, kita gunakan dengan air tebu untuk basuh. Untuk basuhkan tempat qada hajat tu, untuk nak habiskan ain tu.
untuk nak habiskan. Tapi kalau kita tak tilik bak najis, suci tu kalau basuh dengan air tubuh pun suci kan. Suci lah. Maknanya suci dengan maknanya ain najis tu dah habis. Rasa, bau apa dah habis. Apabila begitu tetapi tak boleh nak solat dengan begitulah sebab kita tak basuh dengan air mutlak. Air yang itu juz tu bukan air mutlak, tak boleh guna buat menyucikan najis juga. Sebagaimana tak boleh guna buat menyucikan hadas. Maka kita basuh dengan air tubuh sehingga air najis tu habis. Sifat rasa, apa lagi? Sifat-sifat dia seperti rasa, bau dan warna dah habis. Apabila habis kesemuanya, nak tanyanya itu apa dia, tempat yang kita basuh dengan air tubuh tu masih hukum najis lagi. Jadi di situ najis hukmi dah. Apabila jadi najis hukmi, kita ambil air mutlak sekali lalu suci. Jadi jimatlah kita air ni. Sebab kita kalau tidaknya tak cukup nak ambil wuduk pula. Contohnya tu nak bagi bayangkan di sini. Jadi begitu juga kalau kain kita tu kena darah masalah. Kalau kita nak jemakkan air mutlak, kita buangkan, hilangkan air najis, rasaan najis, warna najis dengan benda-benda yang lain daripada air dulu. Tapi apabila kita hilangkan tu, maknanya tempat tu kalau tak basuh, jadi hukumnya najis lagi. Jadi hukum najis hukmi lagi. Maka apabila ain tu dah tak ada, rasa dah tak ada, warna, bau dah tak ada, kita cucurkan air yang mutlak ni, sekali lalu dah jadi suci. Tapi kalau kita guna air terus tu boleh jadi banyak kali, jadi maknanya air yang kita kena guna tu kena guna banyak lah. Caranya begitu. Seperti kita katanya kat tangan baju kita ni kena najis. Kena darah. Artinya najis lain. Lepas tu air mutlak ni tak berapa banyak. Jadi kita buat macam yang saya kata basuh qada hajat sana. Kita katanya ada air tebu masalah, ada air kelapa ke masalah, maka kita basuhkan najis tu dengan air kelapa dulu. Untuk ain dia tu habis, untuk rasa dia tu habis, untuk warna dan habis. Artinya tak ada itu pun ada cukur masalah. Ada cukur masalah. Maka kita kita basuh dengan tapi cukur tu rasa dia pekat tu. Tapi air kelapa tu boleh tahan sikit. Kita basuh dengan air kelapa masalah. Basuh habis. Ain darah habis. Warna dia susah nak keluar, nak habis, itu biarlah. Bau dia, rasa dia dah habis. Jadi maknanya di situ ada belum suci tu sebab kita tak basuh dengan air mutlak. Maka apabila habis air semua, maka situ jadi katanya ada najis hukmi saja. Maka senanglah. Kita tuang air sekali lalu, suci. Jadi maknanya kalau tidaknya nak gosok, nak tuang lagi, banyak air yang kita kena guna. Maka ini pun cara begitu. Tu dia kata saigi dia diceridikkan. Kena pandailah. Tengok dia katanya bahawa dihilangkan air najis dahulu hingga tinggal najis hukmi. Kemudian dicucur air ke dalam tempat kebasuhan. Ke dalam tempat pembasuhan. Kemudian dicucur air ke dalam tempat pembasuhan. Tempat yang kita basuh tu lah. Maknanya kita cucur air, cucur tempat yang kita basuh saja. Sebab kita katanya baju kita ni kena kat tangan saja, jangan cucur seluruh baju. Cucur kat tangan tu saja. Maka jadi sucilah kainnya
Kain tu jadi suci. Dan air pun tiada, air yang kita cucur pun tiada menajis yang sentuh dengan dia. Dan yang sentuh dengan dia, yang kawasan dekat-dekat tu tak menajis. Dan air pun suci. Air yang kita basuh, yang kita cucur pun suci. Tiada menajiskan yang sentuh dengan dia akan tangan. Tangan kita yang pegang tu lah. Dan yang sentuh oleh tangan, dan yang disentuh oleh tangan. Dia katanya, maka jadi sucilah kain itu. Dan air pun suci. Tiada menajiskan yang sentuh, tiada menajiskan yang sentuh dengan dia. Dengan air. Akan tangan. Dan yang disentuh oleh tangan adalah lalai kebanyakan manusia daripadanya. Maka jikalau tiada habis kata. Sekali lagi ya. Cara dianya bahawa dihilangkan air najis itu dahulu. Jadi belum pada kita nak basuh terus dengan air yang sedikit tadi. Belum pada kita nak basuh tu, mestilah kita hilangkan air najis. Dengan cara mana-mana pun ikutlah. Nak guna air jus ke masalah, air kelapa ke masalah. Kita hilangkan air najis dahulu. Hilangkan basuh. Dan kita buang hingga tinggal najis hukmi. Sehingga najis yang ada kat kain tu jadi najis hukmi. Dengan maknanya air najis dah tidak ada. Apa dia? Air najis dah tidak ada. Apa dia lagi? Sifat-sifat dia pun dah tidak ada. Kemudian lepas pada habis dah jadi najis hukmi, kemudian dia cucur air ke dalam tempat pembasuh. Kita ambil air, tuang ke tempat yang kita basuh saja. Maka dia katanya, maka jadi suci lah kain. Kain tu jadi suci. Dan air pun suci. Air yang kita cucur tu, yang turun tu pun suci juga. Tiada menajiskan yang sentuh dengan dia akan tangan. Jadi maknanya kain suci. Lepas tu tangan kita pun yang sentuh awal-awal tu jadi suci juga. Jadi apabila tangan kita suci, maka tangan kita sentuh di mana-mana tak menajiskanlah sebab tangan kita suci. Dan yang disentuh oleh tangan adalah lalai kebanyakan manusia daripadanya. Ini dia katanya, dan ini mubtada tu, dan yang disentuh oleh tangan, benda yang tangan kita sentuh tu adalah lalai kebanyakan manusia daripadanya. Setengah orang tu dia ketika dia basuh najis tu dia pegang dengan tangan tempat najis. Lepas tu dia basuh najis. Tetapi tangan terlupa nak basuh. Lepas tu tangan tu apabila terlupa nak basuh, jadi tangan tu ada najis. Lepas tu dia basah. Sentuh situ, situ kena najis. Sentuh di sini, sini kena najis. Sebab dia ada basah. Sebab tu kalau kita buat begini, mana cucur dengan tangan dengan kain tu jadi suci lah. Maka jikalau tiada dikerjakan yang demikian itu, jadi bertaburan kena najis padahal tiada sedar ia. Jadi kalau tak buat begitu tu, kita yang satu tempat tu kena najis, kita tuang air, jadi berjerak kena kat lain pula. Kena di situ, kena di sini. Sebab tu dia kalau nak bagi senangnya, kita buangkan air najis dulu.
Buangkan air najis dan sifat-sifat najis sehingga kain itu jadi najis hukmi. Mas'alatun jikalau mencelup umpama kain dengan pencelup najis, maka tiada suci melainkan dibasuh hingga dihilang ain celupannya. Maka tiada mengapa tinggal warna umpamanya memakai uh, 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 jikalau mencelup umpama kain dengan pencelup najis. Jadi kain tu nak warna ni dia celup kan. Dia celup dengan celupan nak kuning, celupan kuning, nak biru, celupan biru. Seperti inilah masalah. Atau kalau nak kuning tu guna kunyit, katalah masalah. Tapi benda yang dia buat celup najis tu, benda yang dia guna buat celupkan kain tu adalah benda najis. Benda najis tidak pun yang kena najis. Tidak pun yang kena najis. Atau najis betul-betul. Atau benda najis atau benda yang kena najis. Maka apabila sudah kita celup, tak boleh, apabila kering tu tak boleh kita pakai. Sebab celupan tu celupan najis, dia lekat berjerat masuk kat diri kain, kat isi kain. Dia katanya, maka selepas pada kita celup tu, maka tiada suci malaikat dibasuh hingga hilang ain, sehingga hilang habis ain celupan. Habis. Jadi maknanya kalau bolehlah nak celup dengan apa dia? Dengan celupan yang najis atau yang mutanajis tu bolehlah. Tetapi selepas pada kita celup, kita kena basuh. Kain tu kita kena basuh hingga hilang ain celupan tu. Habis. Jadi ain tu saja habis, cuci dah. Maka tiada mengapa tinggal warna umpama memakai hinai. Kena najis. Jadi maknanya masalah kain yang celup dengan celupan yang apa dia? Yang celupan najis tu, maka wajib kita kena basuh sehingga apa dia? Sehingga ain najis tu habis. Apabila ain celupan tu dah habis, kita perah, kita basuh, kita perah, dah tak keluar warna dia dah. Maka itu dah suci lah. Agak katanya, tapi dia warna dia tak mengapa. Jadi misalnya, kalau kita celup tu, biasa celupan tu dia benda cair. Dia benda cair, kita celup. Selepas ada kita celup tu, nak jemur dulu ke tak nak jemur dulu pun tak mengapalah, tak kisahlah. Lepas tu, lepas pada tu, kita dirus, kita tuangkan sehingga ain celupan tu hanyut turun ke bawah. Maka apabila begitu dah jadi suci. Walaupun warna-warna tu masih ada dia lagi. Kain tu kalau celup dengan pekat-pekat 2-3 kali basuh, warna kain tu masih keluar lagi. Itu tak mengapa. Sehingga nyananya kena basuh sehingga ain celupan tu dah habis, suci lah. Walaupun warna tu masih ada lagi. Tengok. Dia katanya, maka tiada mengapa tinggal warnanya umpamanya memakai hinai yang kena najis. Maka wajiblah dihilangkan ain hinainya dan dibasuhkan bekasnya. Maka dimaaf warnanya yang lekat pada badan. Contohnya hinai itu, dia hinai ni daun kan. Hinai itu daun bagi pokok hinai. Dia belum pada nak letak kat kuku kat mana pun, dia tak mesti pakai di kuku, di mana pun ada boleh pakai. Lepas tu dia hancurkan dia daun hinai itu, tetapi ada kena najis lah. Katalah kena najis sebab najis apa, katalah
Jadi maknanya inai itu, serbuk inai itu, kalau kat sekarang tu, kat Arab tu ada jual serbuk inai. Apa tu ada bercampur dengan najis. Artinya ketika dia nak ulikan tu, dia serbuk, dia kering. Lepas tu nak itu dia basuhkan air yang dia masuk tu, nak basahkan air, itu serbuk dia tu air najis atau mutanajis. Maka soalnya boleh nak pakai inai tu, nak letakkan inai tu, boleh. Jadi maknanya inai tu yang dia letak kat kuku dia tu ada kena najis. Jadi diri inai tu mutanajis. Maka apabila sampai masa dia nak solat masalah, biasanya dia banyak jam juga tu. Biasanya kalau orang dulu tu nak tidur malam, lepas syak tu dia letak inai, dia bungkus, ikat. Lepas tu nanti nak solat subuh tu dia buang lah. Lepas tu sekiranya kalau kat inai tu ada kena najis, maka apabila nak solat tu kita buang, kita basuh. Kita buangkan inai tu, kita basuh di tempat tu sehingga diri inai tu dah habis. Tinggal ada warna merah lekat kat kuku, lekat kat kulit. Maka dah suci. Jadi warna tu tak mengapa. Macam tu jugalah celupan tadi. Jadi maknanya lekat merah kat badan tu padahal daripada inai yang ada kena najis kan. Maka itu dah suci. Apabila kita basuh, kita buangkan diri inai dan kita dah basuh tangan kita, tak mengapa dah. Dah jadi suci. Begitu. Dan jika yang kena najis umpama bumi dan padi dan beras dan hinai dan umpamanya dengan najis kumah, air kencing atau arak. Arak najis. Memadalah dicucurkan air di atasnya sehingga rata segala tempat sampai air kumah dengan air yang dicucurnya, jikalau tiada ain najis padanya. Tengok. Dia katanya, dan jika kena najis umpama bumi. Tanah tu kena najis. Tanah bumi itulah kena najis. Contohnya kencing atas tanah. Jadi tanah tu kena najis apabila dia kencing atas tanah. Dan padi dalam bekas kena najis, kena air kencing masalah. Dan beras kena air kencing tikus masalah. Katalah. Dan umpamanya umpama bumi, padi, beras, inai, satu lagi kena najis tu najis kumah atau arak. Jadi najis tu najis air lah mudah katanya. Jadi seperti kencing kena kat padi, jadi air, arak pun air. Maka cara kita nak basuhnya, dia sebabnya kalau kena najis tu, najis yang kena kat beras, kat padi dan inai tu dia apa dia? Dia air kencing kan. Air kencing kalau kita kira tu najis lah, tetapi diri air kencing tu dia benda cair. Dia benda cair, dia kalau sebenarnya kalau basuh kencing ni senangnya sebab dia cair. Kita tuangkan air, kita tak payah gosok, tak payah berus ke masalah. Kita tuangkan air, dia tolak gilah. Kalau masih basah tu dia tak payah buat apa, tak macam najis. Najis yang lain tu itu ada ain dia. Dia beku. Maka cara nak basuh susahlah sikit. Setengah-setengah tu kita kena gosok dulu, kena berus. Kalau pekat, kalau lemak tu kena guna sabun pula. Kalau minyak-minyak tu, maka ini itu kena air kencing, kena air arak. Maka kita nak sucinya,
memadalah dicucur air di atasnya. Hingga diratakan segala tempat sampai air kumah dengan air yang dicucurnya. Jadi maknanya kita tuangkan air sehingga merata tempat yang kena air kencing tu suci. Jadi maknanya dia contohnya kita katanya letak dalam baiknya begini atau dalam apa dia? Talam. Letak dalam talam. Nah, maka tapi boleh berjerak turun kat bawah. Atau letak kat lantai masalah atau letak dalam bungkusan dia nya. Kita tuangkan tempat mana yang kena air kencing, kita cucurkan air ke semua. Maka jadi suci. Sebab dia air senang nak basuh dengan air. Air kencing senang kita basuh. Jikalau tiada ain najis padanya. Pada umpama betul apa dia padi beras apa tadi tu, kalau ain najis tidak ada. Jadi kita cucur sekali rata air tu dah suci lah. Begitu. Maka suci lah ia. Tu kalau tak ada air najis, kita cucurkan sekali lalu air meratai tempat yang kena tu. Yang kena kencing tu suci lah. Maka jika ada ainnya, maka hendaklah dihilangkan dia kan ain. Kemudian dicucurkan air lain. Maka sucilah ia. Jadi sekiranya kalau kat beras kat apa tu, kalau ada ain najis. Ain najis seperti kita katanya kat itu tikus, ada tai tikus, ada kena itu apa dia, kena kencing dia. Maka kita buanglah tai tu. Apa tu ain najis tu, kalau kena basuh, kalau kering tu kita buang gitu lah. Lepas tu kalau basah, kita basuh yang kena, kita buangkan ain, kita basuh yang dikenakan ain najis. Lepas tu tinggal ada tempat yang kena air kencing, kita cucur sekali lalu, cucurkan air sekali lalu, suci lah. Tapi kalau ada tai tikus masalah, kalau kita cucuk kena tempat tai itu masih jadi mutanajis. Jadi mana kalau kita buang ada tai tikus, contohnya beras kita letak dalam, kita jemur masalah, jemur panas, apa tu malam tu terlupa nak simpan, maka tikus datanglah. Dia datang makan tu, tai pun ada, air kencing dia pun ada. Maka dengan sebab ada tai itu, kita tak boleh cucur terus. Sebab kalau cucur pun kena jadi mutanajis pula. Kita buang tai itu, itu apa tu, tempat yang kena kencing tu, tempat kena tai itu kita cucur sekali lalu, habis. Sekiranya air najis tu dah tidak ada. Adapun rasa jika kena najis, maka hendaklah dicucur air di atasnya. Maka sucilah ia. Jika tiada berputus-putus kemudian daripada kena najis. Dan jika berputus-putus ia, maka tiada dapat lagi menyucikan dia. Saya tak pasti ni. Apa dia rasa? Bukan rasa. Bukan rasa yang kita dapat rasa dengan lidah tu. Satu benda apa dia? Rasa ke raksa? Saya tak pasti, nanti nak kena rujuk balik tu. Apa benda ni? Bukan rasa, yang rasa manis masin tu bukan rasa tu. Dia kalau dia panggil raksa. Yang macam besi, yang jenis besi tu, itu panggil raksa.
Ini saya tak kenal benda. Adapun rasa jika kena najis maka hendaklah dicucur air atasnya. Maka sucilah ia. Tapi jika tiada berputus-putus kemudian daripada kena najis. Dan jika berputus-putus ia, maka tiada dapat lagi menyucikan dia. Tak kena benda, tak boleh nak cerita. Tangguh dulu. Jika terkena huruf Quran najis yang tiada dimaafkan dia, maka wajib membasuhkan dia. Ingat sekiranya mishaf Quran tu pada kad huruf dia, kad huruf dia tu kena najis. Najis tu yang tiada dimaafkan dia kan najis. Maknanya mesti kena basuh lah. Maka wajib membasuhkan dia. Wajib kena basuh jikalau membawa kepada binasa sekalipun. Wajib kena basuh. Wajib kena basuh. Lepas tu kalau kena najis banyak, kena basuh banyak kan. Kalau kena satu lai saja, kita basuh tu jadi tak rosak pun tak banyak sangat lah. Tapi kalau kena najis tu banyak, maka kalau kita basuh, nak jadi rusakkan mishaf. Nak jadi putus, nak jadi hancur ke masalah. Lebih laginya mishaf yang daripada kertas kan. Kalau kita basuh kertas nipis-nipis tu, rusaklah. Sama ada mushaf itu bagi kanak-kanak yang yatim atau lain. Jadi begini. Apa sangkut dengan anak yatim pula. Ni, kalau mishaf tu kena najis, banyak kena najis kat mishaf. Lepas tu kita kena basuh. Apabila kita basuh jadi rusak. Merusak padahal kita merusakkan harta anak yatim. Kalau mishaf tu tuan dianya ialah anak yatim. Jadi anak yatim ni dia susah sebab dia nak izin tak boleh sebab dia tak balik. Sebab tu kalau membawa kepada jadi rusak mishaf itu sekalipun kena basuh juga. Walaupun mishaf tu yang jadi rusak yang sebab kita basuh tu tuan dianya anak yatim sekalipun. Sebab tak dapat tidak kita kena basuh. Jadi kalau mishaf tu kena najis. Najis tu kena tengok pula. Najis tu dimaaf ke tidak dimaaf. Kalau taik lalat tadi dia katanya dimaaf. Kalau dia banyak tu 4, 5, 60 perkara najis yang dimaaf. Banyak najis dimaaf tu banyak. Darah kalau sedikit dimaaf. Kalau banyak tak dimaaf. Tu banyak lagi lah. Banyak bagai-bagai najis yang dimaaf tu banyak. Dalam kitab ni pun rasanya sebut sikit saja najis yang dimaaf. Jadi kalau dimaaf tu kalau kena kat kain ke apa pun tak mengapa. Jadi tak basuh. Kalau kena kat misah tu biar. Seperti musim lalatnya, misah kita letak kat mana-mana pun dia hinggap dia pun kena tak lalat tu. Tu biarlah. Artinya tai laba-laba. Kita letak letak simpan tu laba-laba ada. Kena itu tak payah kita basuh sebab benda tu dimaafkan. Tengoklah kalau najis dimaaf. Itu tak payah basuh. Tapi kalau najis tak dimaaf, maknanya wajib kena basuh. Apabila wajib kena basuh dengan air. Maka boleh jadi nak jadi rusak akan mishaf Quran itu.
maka katanya tak dapat tidak kita kena basuh. Nah, walaupun membawa kepada jadi rusak mishaf, walaupun mishaf jadi rusak tu mempunyai bagi anak yatim sekalipun terpaksa kena basuh juga. Terpaksa kena basuh juga untuk nak bagi lepas mishaf, sucikan mishaf daripada najis. Tapi tempat huruf dia. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Pada katanya dan telah terdulu sunat meninggal-ninggalkan suci anggota yang dibasuh pada wudu. Wallahualam, alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah lana futaha alaina qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka kama qara'na min fasl. وردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum.